Okey, selamat petang semua. Hari ini teacher akan buat penjelasan tentang kajian lapangan geografi tingkatan 3 untuk tahun 2021. Okey. So sekarang kita akan tengok tugasan kajian lapangan tahun ini, okey. Iaitu calon dikehendaki menjalankan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal calon. So maksudnya tajuk kamu tahun ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal kamu. Contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar Bandar Seri Indah, Tawau, Sabah. So itu adalah tajuk kajian kamu lah tahun ini. So kamu akan fokus tentang kawasan kajian kamu sahaja, kawasan tempat tinggal kamu sahaja. Kamu tidak akan sentuh tempat lain. So dalam tugasan tahun ini ada 6 benda yang perlu kamu kaji, yang perlu kamu sentuh, yang perlu kamu ada dalam kamu punya objektif kajian. Iaitu pertama sekali menjelaskan konsep dan takrifan kegiatan ekonomi. Okay. Konsep dan takrifan ini maksudnya definisi kegiatan ekonomi. Ini adalah kamu perlu cari di internet ataupun di buku rujukan apa maksud kegiatan ekonomi. Okay. So takrifan ini kamu tidak boleh cipta sendiri. Mesti ikut apa yang ditulis. Contohnya, menurut Wikipedia, kegiatan ekonomi merupakan apa-apa, salin sebiji, semua sebiji dengan apa yang ditulis. Ataupun selain itu, menurut buku kerja yang ditulis oleh siapa pengarangnya, kegiatan ekonomi bermaksud. Semua itu adalah fakta, bukan yang kamu yang cipta, berdasarkan fakta. Okay. So yang kedua, mengenal pasti kawasan kajian tempat yang kajian Anda, iaitu di sini kamu akan menjelaskan kawasan kajian kamu. Contohnya Bandar Seri Indah. Okay, kawasan kajian saya ialah di sekitar Bandar Seri Indah. Okay, kamu akan ceritakan nanti berapa jarak daripada pusat bandar, apa ciri fizika yang ada di sana, apa ciri budaya yang ada di sana. Contohnya ciri fiziknya seperti hutan, pemandangan hutan kan. Okey, lepas tu ada kamu ceritakan apa ciri fizikal yang ada di sana. Ciri budaya adalah contohnya kedai, pasar, pertempatan, jalan raya. Kamu ceritakan satu persatu apa yang ada di sekitar kawasan kajian kamu. Okey, yang ketiga kamu akan kaji apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan kajian Anda. Contohnya di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat, kita ambil contoh. Okey, kamu akan pilih beberapa kegiatan ekonomi yang kamu nampak yang ada di sekitar kawasan kajian Anda. Contohnya antara kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Kampung Kurnia Jaya Batu Empat ialah pertanian. Okey, kamu nyatakan pertanian apalah. Okey, lepas tu ada perikanan. Sebab kenapa ada perikanan? Dia ada laut. Okey, laut. Jadi kebanyakan penduduk sana yang bekerja sebagai nelayan. Lepas tu ada perniagaan. Perniagaan contohnya ada toko mari kan, kawasan pemborong, ada kedai-kedai, ada pasar. So itu kawasan perniagaan. Ada tempat cuci kereta. So itu adalah kegiatan ekonomi. Di Batu Empat juga terdapat kilang pemprosesan air minuman. Contohnya Q1. Kilang Q1 tu ada di sana kan. Itu adalah kawasan perkilangan. Kamu nyatakanlah kilang-kilang pemprosesan apa yang terdapat di kawasan sekitar kamu. Nyatakan beberapa kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar kawasan Anda. Lepas tu bahagian 4 kita akan kaji, melukis dan mentafsir graf tentang kegiatan ekonomi di kawasan kajian Anda. Ini graf ini
kita perlu buat soal selidik baru boleh menghasilkan graf. Okay, ini cikgu akan ajar kamu step by step lah. Yang kelima, menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan kajian anda. Okay, ini adalah yang fokus kita. Okay, faktor. Sebab ini adalah tajuk kamu. Jadi, kamu akan nyatakan faktor apa yang menggalakkan kegiatan ekonomi di kawasan sekitar tempat tinggal. Contohnya, dia terbagi kepada dua faktor fizikal dengan faktor manusia. Contoh faktor fizikal, contohnya Pangpung Kurnia Jaya ada kegiatan ekonomi yang perikanan. Jadi faktor fizikal adalah bentuk muka bumi sebab terdapat di pinggir laut. Jadi menggalakkan lagi kegiatan ekonomi perikanan jalankan di sekitar Kampung Kurnia Jaya. Contohnya, ada kedai-kedai, ada supermarket. Apa faktornya? Faktor permintaan. Faktor itu adalah faktor permintaan daripada masyarakat. Faktor bentuk muka bumi sebab terdapat kawasan tanah yang rata. Jadi membolehkan pembinaan kawasan tempat tinggal. Okay, yang terakhir, mencadangkan kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian. Apakah kegiatan ekonomi yang berpotensi selain yang kamu telah nyatakan di bahagian 3 ini? Menyatakan kegiatan ekonomi yang sudah ada di tempat tinggal kamu. Jadi yang kamu cadangkan benda yang belum ada. Kegiatan ekonomi yang belum ada di kawasan tempat tinggal kamu dan kamu rasa dia berpotensi dimajukan. Jadi kamu di sini kamu akan huraikanlah beberapa kegiatan ekonomi yang berpotensi dijalankan di sekitar tempat tinggal anda. Ini adalah fokus yang kamu akan kaji pada tahun ini dan perlu dituliskan di bahagian objektif nanti. So dalam penulisan kamu ada terdapat penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian. Hasil kajian ini adalah hasil kajian F ini, hasil kajian adalah bahagian 3 hingga 6. Ini adalah hasil kajian anda. Ini adalah hasil kajian anda. Ini daripada 3 sampai nombor 6 itu adalah hasil kajian anda sebagai pelaporan tugasan kajian lapangan anda pada tahun ini. Lepas tu baru kamu buat rumusan keseluruhan apa yang kamu rumuskan, apa yang kamu telah kaji, apa yang kamu telah dapat. Sumber rujukan adalah apa sumber-sumber yang telah kamu guna untuk membantu kamu dalam mencari maklumat dalam menyelesaikan tugasan kamu tahun ini. Contohnya, kalau kamu bilang internet, kamu mesti copy paste laman web yang telah kamu cari dan nanti akan ditulis di bahagian sumber rujukan. Kamu rujuk buku, kamu perlu tulis apa buku yang kamu guna beserta dia punya pengarang, tarikh buku itu diterbitkan dan juga penerbitnya. Last sekali ialah lampiran-lampiran adalah gambar-gambar yang perlu kamu ambil dan kamu print out ataupun kamu cuci, dilampirkan di kawasan kajian anda. Lampiran ini adalah berfokus kepada apa kegiatan ekonomi yang ada di kawasan tempat tinggal anda. Ini adalah fokus forma penulisan kajian lapangan kamu pada tahun ini. First kali hari ini kita akan buat sama-sama tajuk kajian lapangan. Tajuk kajian lapangan ini adalah ada 3 contoh ya. Cikgu bagi contoh. Contoh yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Taman Mega Jaya. Kalau kamu tinggal di Taman Mega Jaya, kamu tulis Taman Mega Jaya. Belakang ini mesti ada Tawau. Sama juga contoh kedua, tajuk yang sama, cuma tempat itu adalah tempat tinggal anda. Kamu mesti ubah ya. Kalau kamu tinggal di Kampung Kurnia Jaya, kamu tulis Kampung Kurnia Jaya Batu 4. Last kali mesti menyatakan Tawau. Sebab kajian kamu ini kamu jalankan di Tawau. Itu antara contoh-contoh tajuk
tajuk yang cikgu boleh yang cikgu bagi contoh lah. Semua adalah sama kecuali kawasan kajian anda. Okey, ini objektif kajian. Hari ini kamu akan tentukan tajuk dan juga objektif kajian dan juga kaedah kajian. 3 benda ini kamu akan buat pada hari ini, perlu kamu selesaikan pada hari ini. Dan lepas kamu siap, kamu send kepada teacher cek betul atau tidak. Yang ini objektif kajian, okey. Kamu salin bulat-bulat yang ini ya. Ini tidak boleh diubah kecuali hujung sini. Di antara objektif kajian yang perlu dikaji dalam kajian lapangan adalah A. Menjelaskan konsep dan tarifan kegiatan ekonomi. Ini salin bulat-bulat menjelaskan. Lepas tu B. Mengenal pasti bukan peta ya, kawasan kajian. Mengenal pasti kawasan kajian. C. Menyatakan kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal kamu. Contohnya, menyatakan kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Taman Mega Jaya Tawau, ataupun menyatakan kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Bandar Seri Indah. Menyatakan kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Kampung Kinabutan Ria Tawau. Okey, mesti nyatakan tempat tinggal anda. Okey. Yang keempat, melukis dan mentafsir graf tentang kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar tulis tempat tinggal anda. Sama saja, mesti nyatakan tempat kawasan kajian anda. Kalau kamu bilang Bandar Seri Indah, tulis Bandar Seri Indah. Okey. E. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar Kampung Kurnia Jaya Batu 4. Okey. Di sekitar Bandar Seri Indah, di sekitar Batu 3, di sekitar Jalan Damai Batu 3 Tawau. Semua di belakang ini mesti nyatakan secara spesifik tempat tinggal anda. Okey. F. Memberi cadangan kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di sekitar Kampung Hidayah Batu 4 Tawau, di sekitar Bandar Seri Indah Tawau, di sekitar Jalan Damai Tawau, di sekitar Taman Semarak Tawau. Okey. Belakang ini mesti nyatakan tempat kawasan kajian kamu, tempat tinggal kamu. Okey. So, objektif kajian ini kamu salin. Yang ada kawasan kajian ini kamu ubah pergi tempat tinggal kamu dan belakangnya mesti ada Tawau. Okey. Kaedah kajian. Kaedah kajian ada 4. Okey, ada 4. Okey. Kamu boleh pilih 3 ataupun pilih 3 lah. Biasanya 3 saja cukup. Ataupun kamu mau pilih 4 pun boleh saja. Okey. Kamu nyatakannya, dalam kajian ini saya telah memilih beberapa kaedah untuk membantu saya mendapatkan maklumat. Okey. Antara kaedah kajian yang saya pilih ialah, contohnya 1, kaedah pemerhatian. Okey. Kamu tu 1 kaedah pemerhatian, di bawah itu ada mesti kamu buat penjelasannya. Okey. Contohnya kamu pilih 1 kaedah pemerhatian, so di bawahnya kamu jelas. Saya menggunakan kaedah pemerhatian untuk memerhati jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Kampung Kinabutan. Okey. Di samping itu, saya juga menggunakan kaedah pemerhatian untuk memerhati apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Bandar Seri Indah. Contohnya, mesti beri penjelasan di bawah. Tulis dalam bentuk ayat. Okey. Nombor 2, kalau kamu mau pilih temu bual, kamu mesti sediakan skrip temu bual. Okey. Jadi kalau kamu mau senang, cikgu cadangkan kamu pilih 1 pemerhatian. Okey. Soal selidik wajib sebab kamu perlu buat graf.
dan sumber rujukan. Cukup 3. Okey, contohnya temu bual, kamu perlu sediakan satu format temu bual ya. Kamu jumpa itu orang, kamu nyatakan dialog, kamu tulis apa jawapannya. Lepas itu sebagai kamu punya bukti yang kamu ada buat temu bual. Contohnya namanya, umurnya, jentinanya, okey, bangsa apa. Lepas itu kamu sediakan beberapa soalan. Contohnya bagi pendapat Pak Acik selamat, apakah jenis kegiatan ekonomi yang Pak Cik nampak di sekitar tempat tinggal ini. Lepas tu Pak Cik itu apabila Pak Cik itu menjawab, kamu mesti tulis jawapannya. Nombor 2. Bagi pendapat Pak Cik, apakah jenis kegiatan ekonomi yang Pak Cik rasa berpotensi dimajukan di Kampung Kurnia Jaya. Soalan. Lepas tu kamu salin jawapan daripada apa yang Pak Cik itu cakap. Kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik adalah mengedarkan borang soal selidik kepada responden, kepada penduduk di sekitar tempat tinggal anda. Borang ini kita akan buat sama-sama nanti. So kamu akan bagi tahulah di bawah penjelasan. Kaedah soal selidik ini saya gunakan untuk memberi kepada responden untuk menjawab tentang apakah jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar Bandar Seri Indah. Di samping itu dalam soalan juga dalam borang soal selidik juga saya menanya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di sekitar Kampung Kurnia Jaya. Rujukan adalah contohnya rujukan daripada internet, buku, YouTube. Semua itu adalah rujukan. Saya juga menggunakan sumber kaedah rujukan ataupun tinjauan literatur untuk membantu saya dalam mencari maklumat berkaitan dengan konsep kegiatan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Lepas tu melalui internet, melalui Wikipedia, melalui YouTube, melalui buku rujukan, melalui buku teks. Itu adalah contoh rujukan. So ini kamu akan buat pada hari ini. So nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kamu perlu buat ya. Ini adalah fokus yang perlu kamu buat pada hari ini.